وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan muka surat 3 baris 15 daripada atas. Wa qala Syekhul wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu taala anhuma, kata dia, perbuat mereka itu barang yang ditetahkan Allah Taala adalah mereka itu atas rupa berlain-lainan, atas pekerjaan yang berlain-lainan. Okay. Masih lagi sambung perbahasan berkenaan dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu sebut bahawasanya malaikat itu merupakan satu makhluk yang paling taat pada Allah Ta'ala. Tabiat dia memang passion taat pada Allah, tidak buat maksiat. Itu passion tabiat dia. Adapun makhluk manusia ni bukan passion tabiat dia taat pada Allah, bahkan ada juga kadang-kadang maksiat kerana dia ada nafsu. Malaikat tidak ada nafsu, malaikat ada akal. Kita ada nafsu dan akal. Jadi kadang-kadang kita terjerumus ke arah kemaksiatan wal'iyadzubillah, dan kadang-kadang kita menjurus ke arah kebaikan. Tapi malaikat ni passion dia tak buat maksiat langsung daripada awal sejak kejadian sampailah bila-bila. Kerana tabiat dia Allah Ta'ala cipta memang passion taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata perbuat mereka itu malaikat, barang yang ditetahkan, yakni barang yang diperintahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nuktah. Jadi passion mereka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mereka semuanya jenis taat, tidak ada hak jenis maksiat, apatah lagi syubhat. Kemudian adalah mereka itu malaikat atas rupa berlain-lainan. Rupa berlain-lainan ni maknanya berbeza-beza antara satu sama lain. Dan juga boleh bermakna mereka boleh menjelma dengan pelbagai rupa. Rupa pun rupa yang baik lah, bukan rupa yang buruk. Macam dia malaikat Jibril alaihi salam merupakan dengan rupa sahabat ke, merupakan dengan manusia tertentu. Bukannya merupakan atau menjelmakan diri mereka dalam keadaan yang tidak bagus, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan buruk, tidak. Sebaliknya kalau jin, dia boleh juga berupa macam-macam benda, tapi rupaan dia, jelmaan dia yang buruk sajalah. Dia bukan macam malaikat. Malaikat tidak menjelma dengan perkara yang jahat, perkara yang buruk, bahkan menjelma dalam keadaan yang baik. Bukan macam jin yang jin boleh berubah-ubah juga, boleh berupa juga, tapi berupa dengan rupa yang huduh. Kemudian kata dia atas pekerjaan yang berlain-lainan. Malaikat juga ada macam-macam tugas dia. Sebab tu kita malaikat, kita wajib percaya tanpa ada had malaikat ni. Cuma yang wajib kita belajar dan juga tahu kata 10 malaikat secara terperinci.
Malaikat Mikail, Izrail, Jibril, Atiq, Raqib, Malik, Ridwan, semua tu. Itu semua tugas lain-lain tu. Bukan sama belakang. Malakul Maut, Malaikat Izrail cabut nyawa, Malaikat Jibril beri wahyu, Malaikat Malik jaga neraka, Malaikat Ridwan jaga syurga. Semua lain-lain tu. Kemudian kata dia ditentukan setengah mereka itu malaikat menanggung arash. Yakni sekarang ni di dunia ada 4 malaikat tanggung arash. Di akhirat nanti ada 8 malaikat. Tu disebut dalam Quran lah. Jadi 4 malaikat waktu di dunia, 8 malaikat waktu di akhirat, dia menanggung arash. Kerja dia tu ya. Dia menanggung arash Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dia kata menanggung arash Allah Ta'ala. Dan setengah mereka itu malaikat mengawali syurga, iaitu malaikat Ridwan. Ketua dia ialah malaikat Ridwan. Kalau malaikat-malaikat lain yang ada yang jaga syurga, hak tu kuncu-kuncu dia lah, pekerja dia. Hak ketuanya malaikat Ridwan, penjaga ahli syurga, dia yang mengawal syurga. Dan neraka, yang mengawal neraka malaikat Malik. Itu kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi SAW naik ke langit tu, satu persatu malaikat ada macam-macam pelbagai jenis ibadat yang mereka buat. Ada yang rokok saja sampai kiamat, ada yang i'tidal qiyam saja sampai kiamat, ada yang sujud saja sampai kiamat, ada yang tasbih saja sampai kiamat, ada yang takbir saja sampai kiamat. Itulah. Jadi ada yang rokok saja, rokok je kerja dia, tak ada benda lain. Dan setengah mereka itu malaikat sujud akan Allah Ta'ala. Dia sujud sampai kiamat. Sehinggalah Nabi SAW bila sampai ke tempat malaikat yang sujud saja ni, dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Malaikat pun duduk antara dua tasyahud, duduk antara dua sujud, dia pun jawab salam, Waalaikumsalam, kemudian sujud semula. Sebab tu ada duduk antara dua sujud apabila kita sujud 2 kali. Tengah-tengah tu ada duduk antara dua sujud. Jadi sembahyang ni ibadat yang telah dilakukan oleh malaikat secara terpisah-pisah. Ada yang qiyam saja, ada yang rokok saja, sehingga Nabi bercita-cita untuk umat dia ni ada ibadat macam malaikat ni. Kemudian kata musannif, dan setengah, yakni setengah malaikat tu mengucap tasbih, subhanallah saja sampai kiamat. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita subhanallah ringan di lidah, berat di mizan. Mizan tu timbangan amal di akhirat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, siapa yang ucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu berat di mizan tapi ringan di lidah. Mudah sebut zikir, dan dia tu berat, akan memberatkan amalan timbangan baik itu. Nampak mudah tapi payah, apa malah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan setengah malaikat tu mengucap tahlil. Gitulah sampai kiamat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil, dia panggil ni singkatan. Dia panggil laqab ke singkatan lah. Kalau subhanallah tasbih, kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah, kalau la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, dia panggil hawqala. Gitulah. Ya, pendek. Dan setengah malaikat mengucap takbir. Itulah Allahu Akbar sampai kiamat. Dan setengah malaikat itu mengucap istighfar. Dan istighfar kok mana dia tidak berdosa? Malaikat istighfar kau dia tak dosa. Dalam selawat as-salatu wassalam ala Rasulillah, as-salah situ ada 3. Pertamanya daripada Allah, kedua daripada malaikat, yang ketiga daripada selain malaikat, iaitu makhluk. Kalau daripada Allah Ta'ala, as-salah itu dengan makna rahmat. Kalau daripada Nabi, daripada malaikat, maknanya istighfar. Jadi sekarang ni istighfar ke siapa? Istighfar ke Nabi. Nabi pun tak dosa. Istighfar tu minta ampun pada umat Nabi. Bukan pada Nabi itu sendiri. Nabi itu sendiri maksum. Malaikat ni pun sendiri maksum. Dia tidak berdosa. Dia terpelihara daripada dosa.
Memang passion malaikat dia itu taat. Adapun Nabi walaupun manusia, tapi dia dipelihara Allah Ta'ala secara khusus, dia tidak akan buat dosa. Jadi segala Al-Quran dan hadis yang menunjukkan mereka seolah-olah buat dosa mesti wajib ditakwil. Macam contoh Nabi Adam AS turun ke dunia ni sebab makan buah khuldi, wajib ditakwil. So kerana seolah-olah dia telah melanggar perintah Allah Ta'ala yang menjadi dosa. Wajib kita takwil. Takwilan ulama berlambak dalam bab Nabi Adam AS makan buah khuldi. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, antaranya ialah mereka ulama takwil kata Nabi Adam AS makan buah khuldi itu kerana sangka Allah Ta'ala telah mengizinkan dia makan melalui syaitan, melalui iblis. Iblis masuk dalam syurga tu, dia pun bagi tahu ke Nabi Adam, Allah Ta'ala perintah aku suruh bagi tahu kamu boleh dah makan buah khuldi. Jadi Nabi Adam AS bila dengar Allah Ta'ala izin, dia makan. Dia tak tahu iblis laknatullah itu sudah kafir Tuhan. Jadi macam mana iblis laknatullah tu masuk syurga, sedangkan diharamkan syurga atas dia, dia masuk dalam mulut ular. Setengah ulama sebut, setengah ulama tafsir sebut dia masuk dalam mulut ular. Lepas tu bila mulut ular tu buka, dia bagi tahu Nabi Adam dia ada dalam mulut ular tu. Ular tu besar lah. Sebab itu ulama sebut antara musuh anak Adam di dunia ni ialah ular. Lepas tu kita sunat untuk bunuh ular kalau ada ular. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, jadi Imam Sawi radhiyallahu ta'ala anhu sebut dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, siapa yang menganggap beriktikad Nabi Adam bahaya kita mensabitkan dosa kepada Nabi dan Rasul kerana mereka itu maksum, terpelihara daripada dosa. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan barang sebagainya, jangan lagi lah. Dan adalah malaikat itu terlalu banyak hingga penuhlah 7 petala langit daripada kebanyakan mereka itu malaikat. Jadi penuh sangat banyak, dan malaikat ni merupakan makhluk yang paling banyak di atas alam ni. Malaikat yang paling banyak di atas alam ni ialah makhluk yang paling banyak di atas alam ni ialah malaikat. Kita yang paling sedikit sekali. Makhluk di atas alam ni manusia paling sedikit sekali. Yang lagi banyak pada kita ialah binatang darat. Yang lagi banyak pada binatang darat dan manusia ialah burung. Yang lebih banyak daripada burung, binatang darat dan manusia ialah binatang laut. Yang lebih banyak daripada binatang laut, binatang darat, burung dan juga manusia iaitu malaikat langit pertama. Begitulah capur sampai malaikat langit ke-7. Jadi malaikat yang paling banyak sekali di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling sedikit ialah manusia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tiada siapa yang mengetahui banyak malaikat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil la ya'lamu haqiqatal malaikati illallahu. Tidak ada siapa yang mengetahui hakikat bilangan malaikat itu melainkan Allah Ta'ala. Jadi Allah sajalah. Jadi wajib kita tahu kata malaikat banyak, satu. Dan wajib kita tahu kata 10 malaikat yang kita tahu nama secara terperinci itu, Jibril, Mikail, Israfil. Itu pun wajib juga. Jadi wajib dari sudut beriman pada malaikat ni dua. Pertama secara umum, yang kedua secara terperinci. Yang umumnya kita kata wajib i'tiqad malaikat ni banyak. Malaikat Allah ni banyak. Habis. Yang kedua ialah yang 10 malaikat tu. Itu yang wajib kita i'tiqad dalam bab malaikat. Selain daripada yang tersebut tadi. Daripada dia tu bukan lelaki, bukan perempuan, bukan khunsa, tak makan, tak minum, dia ni kaki taat. Tu semua wajib lah kau tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang pilihan daripada mereka itu, yang pilihan dengan makna yang wajib diketahui secara terperinci itu, daripada mereka itu malaikat, dan penghulu malaikat itu 4 orang. 4 orang ni 4 malaikat lah, bukan dia orang kata. Ni bahasa dia. Nak kata 4 buah kot, dia bukan buah. 4 helai tak ada, 4 orang lah. Sebab dia jenis hidup macam manusia. Dia pun kata 4 orang. Siapa 4 orang tu? Iaitu 4 orang tu, iaitu penghulu tu Jibril.
Nak panggil Jibril boleh, Jibrail boleh. Kalau dalam qiraat Hafs, Quran kita panggil Jibril. Dia Hafs, Syekh Al-Imam Hafs, riwayat daripada gurunya Imam Asim. Dan anak murid dia saudara seperguruan dia, iaitu Imam Syu'bah, ambil juga daripada Jadi kalau kita dalam Quran Hafs tu, dia baca Jibril lah, tak ada harakat mat apa dia, tak ada Jibril gitulah. Kalau malaikat, kalau riwayat Syu'bah, dia baca Jibrail, banyak sikit lah. Apa pekerjaannya? Pekerjaan Jibrail itu ialah menyampaikan wahyu, yakni kepada Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kalau orang tanya, budak sekolah tanya, ada orang ustaz tanya kita, dia mengajar budak kafir, dia pun katalah, malaikat Jibril ni ialah menyampaikan wahyu. Lepas tu dia tanya ustaz tu, dia kata, dah sekarang Jibril buat apa? Dah sampai wahyu tak ada dah. Nabi SAW meninggal lama dah, wafat 1400 tahun lebih dah, 1444 dah ni. Jadi sekarang Jibril buat apa? Jadi ustaz pun pening, dia pun mesej lah, dia pun pening. Jadi Jibril ni apa tugas dia selain menyampaikan wahyu? Banyak. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Battani rahimahullah, dalam kitab tafsir dia, dia kata dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ambil ayat tu ya. Nak ambil seleret kita tak boleh, dia kena baca penuh. Tanazzalul malaikatu warruhu, tanazzalul malak, iaitu turunnya malaikat dan roh di malam Lailatul Qadar. Jadi roh tu siapa dia? Roh tu kata Syekh Nawawi ialah malaikat Jibril. Kenapa dipanggil roh? Kerana tugas dia ialah tiup roh. Selain daripada menyampaikan wahyu, dia tiup roh. Yang adalah hadis Nabawi, hadis Nabi SAW dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kata 40 hari, lepas tu tiup roh. Siapa tiup? Jibril lah. Lepas tu kerja apa lagi? Kerja selain pada tu. Lantak dia nak buat kerja selain pada tu. Tu sebut Al-Quran tu ya. Sebut Al-Quran, hadis tu ya, menyampaikan wahyu dan juga tiup ruh, dan juga turun di dunia ni ketika malam Lailatul Qadar bersama dengan malaikat lain. Selebih pada tu lantak dia lah, tak jadi kafir pun. Nak ambil tahu lebih-lebih boleh dia buat benda apa yang Allah Ta'ala suruh selain pada menyampaikan wahyu, tapi yang utamanya menyampaikan wahyu. Itu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana dia? Itu Jibril. Kemudian dan Mikail, itu pekerjaan Mikail menentukan hujan dan rezeki segala hamba Allah. Mudahnya ialah menguruskan rezeki lah, sama ada hujan ke duit ke apa benda lah, semua tu kerja malaikat Mikail. Mikail ni ketua yang kedua. Ketua yang pertama, segala ketua Jibril. Ketua malaikat 4, Jibril yang pertama, yang kedua Mikail. Dan juga Israfil, iaitu meniup sangkakala. Meniup sangkakala berapa kali? 2 kali atas pandangan mu'tamad. 2 kali bila? Satu nak kiamat, satu nak bangkit daripada kubur. Bangkit pada kubur, bangkit pada kiamat tu lah, pergi kepada mahsyar tu. 2 kali. Sekali waktu nak kiamat, sekali waktu nak bangkit daripada kubur masing-masing di pada mahsyar. Jadi sekarang ni dia buat apa? Tanya juga. Sekarang ni ialah Israfil sedang duduk dekat trompet yang bakal ditiup tu. Mulut dia sedia kat situ je. Allah Ta'ala suruh dia tiup lalu. Dia tak pergi mana dah kawan tu. Israfil tu. Mulut dia sentiasa bersedia kat trompet tu je. Tinggal perintah Allah Ta'ala suruh, dia buat. Itu je. Jadi sekarang ni tak buat lagi lah. Sebab apa? Tak kiamat lagi. Itu Israfil. Kemudian dan Izrail, iaitu Izrail tu pekerjaan Izrail
mengambil nyawa segala yang bernyawa. Mengambil nyawa segala yang bernyawa. Jadi mengambil nyawa segala yang bernyawa. Malaikat siapa dia? Malaikat Izrail. Nama malaikat dia, nama lainnya ialah Malakul Maut, malaikat yang mencabut nyawa. Nama manja dia Izrail. Izrail. Cuma nama yang terkenal dalam hadis Malakul Maut. Jadi Izrail ni ambil nyawa tu bukan daripada awal sampai habis. Waktu nak cabut saja. Dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abi Laith, Syekh Nawawi Al-Batari rahimahullahu taala sebut dia ni tarik waktu hujungnya. Waktu permulaan tu malaikat kuncur-kuncur dia lah tarik nyawa tu. Sampai nak dekat habis dia kat tenggorokan kita ni baru dia cabut. Dia sendiri yang turun badan cabut. Lain tu malaikat lain dulu lah. Malaikat pekerja dia dulu lah. Tarik daripada awal tu, tarik sampai nak dekat habis tu baru dia tarik. Baru malaikat Izrail tarik. Tu kerja dia, mencabut nyawa. Syahdan habis. Jadi syahdan ni ialah nak katanya suatu peringatan, yang mana peringatan dia nak buat ni, nak sebut nanti ni, ialah ada kaitan dengan sebelum dia. Tu syahdan. Syahdan ni ialah seolah-olah macam peringatan, tanbihun, peringatan, tapi dia ada kaitan dengan sebelum dia. Sebelum dengan selepas ada kaitan. Tu syahdan. Bahawa kasih akan malaikat itu daripada, yakni sebahagian daripada syarat iman. Kita tak boleh benci dia kafir. Tu ya. Wajib kita beriman ada malaikat, dan wajib kita mencintai malaikat. Bukan cintai ni suruh kahwin. Cintai ni rasa seronok lah, rasa suka dengan malaikat, tak rasa benci. Tu lawan pada benci tu. Jadi kalau kita benci malaikat, hukum dia kafir sebab dia syarat iman. Maka barang siapa berseteru, bermusuh, ataupun benci, atau menghinakan, ataupun menyumpah ni memaki-maki akan segala malaikat, atau salah seorang daripada mereka itu malaikat, tak habis itu, atau kata seorang tiada ada segala malaikat itu, dia kata tak ada malaikat ni, atau kata seorang tiada aku percaya akan malaikat, semua tu maka sungguhnya jadi kafir ia barang siapa. Siapa yang kata aku tak suka malaikat, ataupun mencerca memaki malaikat, ataupun tak percaya langsung salah satu pada malaikat, ataupun tak percaya semua langsung. Semua aku tak percaya. Apa malaikat? Malaikat ni teruk malaikat Jibril. Sebab apa? Bagi salah wahyu. Patut bagi kat Sayyidina Ali contoh. Bagi Syiah pula. Dia kata Jibril ni silap bagi wahyu. Patut bagi kat Sayyidina Ali jadi Nabi, dia bagi kat Muhammad. Begitu pula. Tu Syiah yang hulu, yang teruk lah. Jadi semua ni jadi kafir. Tu ada kaitan dengan sebelum dia, iaitu berkaitan dengan malaikat juga ni. Kalau dia tu i'tiqad kata tak ada malaikat, i'tiqad salah seorang daripada mereka tak ada, ataupun benci malaikat, maki malaikat, benci malaikat, hina malaikat, tu semua kafir. Kalau kita tulis nama malaikat, tulis nama malaikat, qasad nama malaikat lah, dan kita masuk dalam tandah dengan nama malaikat itu, hukumnya makruh. Contoh kita letak kertas tu, kita bawa kertas untuk dalam tandah. Kertas tu tulis nama apa? Tulis nama 4 malaikat Jibril, 4 malaikat utama ni contohnya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail contohnya. Itu hukum dia makruh. Tapi kalau sampai tahap terkena najis dalam tandah tu jadi haram pula. Jadi kena cabut keluar lah. Kalau tak mau makruh tu, letak tempat lain, di luar tandah tu, baru masuk. Itu kalau makruh. Kalau haram tu kalau dia menajiskan kertas yang tertulis namanya, nama-nama malaikat, nama-nama rasul, nama-nama Allah, itu haram. Kerana menajiskan. Tapi dengan qasad tulis malaikat lah, nama malaikat lain lah. Kalau nama dia memang Jibril, dia pakai name tag Jibril nama dia, tu nama dia bukan qasad tulis malaikat. Dia pakai name tag tu pergi pejabat, nama dia Jibril dah kan. Jadi masuk tanda dah kena cabut lah. Tak cabut. Sebab apa? Sebab hak tu bukannya qasad tulis malaikat, nama malaikat, tapi tu nama dia. Hak tu lain lah. Macam cerita lah nama kita Muhammad, nama Nabi tu.
Tapi kita qasad tulis bukan nama Nabi, tapi tu nama kita. Tak apa lah. Jangan ada nama Nabi kita tulis qasad Nabi juga. Tu baru jadi makruh. Kalau sampai menajis kan baru jadi haram. Sama juga nama Allah Taala, samalah. Nama dia contohnya Rahman contohlah. Walaupun ada perbahasan lah kena sebut Abdul Rahman, tak apalah, kita kata contoh nama dia Rahman. Rahman tu salah satu Asmaul Husna. Dah haram ke? Makruh ke? Tak makruh, sebab tu qasad tulis tu nama dia, bukan nama Allah. Tu contoh tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis malaikat habis dah. Dan ketiga, percaya akan segala kitab. Apa maksud percaya segala kitab ni? Arti percaya akan segala kitab, iaitu menyungguhnya seorang dengan hati. Menyungguh ni mana percaya dan membenarkan. Itu menyungguh bahawasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruh Allah itu sebenarnya kitab noktah. Dengan makna seluruh kitab yang diturunkan Allah Ta'ala pada seluruh Nabi dan Rasul itu betul. Itu ya. Jangan kita ingkar. Walaupun kita tak ingkar Quran, tapi kita ingkar Zabur sebagai daripada kitab Allah. Kafir. Siapa dia tak ingkar Zabur, tak ingkar Quran, tapi ingkar suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa contohnya. Kafir. Sebab suhuf termasuk daripada kitab, walaupun tak panggil kitab, dia panggil suhuf, helaian sahaja. Jadi Nabi Musa ni ada dua, suhuf satu, Taurat satu. Suhuf diberikan sebelum Taurat, Taurat diberikan selepas didapatkan suhuf. Adapun Nabi SAW, tu Quran lah kita tu. Hukum bawa Quran dalam tandas, makruh juga. Hukum bawa Quran dalam tandas, hukum dia makruh, kecuali menajiskan jadi haram. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan adalah dalam kitab itu suruh Allah. Yakni ada suruhan Tuhan dalam kitab-kitab Allah tu, Quran ke Zabur ke. Cuma dia ada pengkhususan lah. Kita pun tak pernah jumpa Zabur, tak pernah jumpa Taurat, tak pernah jumpa Injil. Cuma secara umumnya adalah perintah Tuhan di situ. Perintah apa? Itu kena cek semula lah. Dan tegah Allah, yakni suruhnya Allah kepada berbuat kebajikan, dan tegahnya Allah yakni daripada segala yang dilarangkan. Tu semua tu ada dalam kitab, dalam suhuf Ibrahim ke, suhuf Nabi Adam ke, suhuf Musa ke, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran ke, semua tu ada larangan, ada suruhan. Apa maksud ada larangan, ada suruhan? Dengan makna Allah suruh buat, kita wajib buat, ataupun sunat dia suruh tinggal, dengan makna makruh ataupun haram. Itu kalau di sebuah Quran. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, dan janji Allah akan menganugerahi nikmat kepada segala mukmin. Itu pun adalah Quran juga. Allah Ta'ala beri syurga, khalidina fiha abada, mereka masuk syurga, ke dalam syurga selama-lamanya. Ada hak janji seksa, khalidina fiha abada juga. Masuk kekal mereka itu ke dalam neraka selama-lamanya, iaitu orang kafir. Orang yang fasik, yang tidak diampun Allah Ta'ala, bakal neraka dulu baru masuk syurga. Kalau dia fasik tapi tak bertaubat, tapi Allah ampun, dia masuk syurga juga. Tu. Jadi kalau orang mukmin meninggal dunia dalam keadaan dosa, boleh jadi dia masuk syurga, boleh jadi masuk neraka. Kalau Allah Ta'ala tidak ampun, maka dia masuk neraka dulu baru masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala ampun, masuk syurga lah. Tu beruntung jadi orang beriman. Jadi orang beriman ni dia beruntung kerana dia boleh masuk syurga, dia boleh dapat kemaafan daripada Allah Ta'ala, dan dia boleh tak dapat daripada kemaafan Allah Ta'ala. Adapun orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat, itu memang confirm syurga. Berdasarkan janji Allah Ta'ala, kafir itu masuk neraka. Adapun orang mukmin yang berdosa, tak sempat taubat dan sebagainya, kalau dia tidak diampuni Allah Ta'ala, maka masuk neraka dulu. Kalau diampuni Allah Ta'ala, masuk syurga. Sama lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, apa tu? Dan janji Allah akan menyeksa segala hamba Allah, segala hamba yang derhaka dan yang kafir. Derhaka sini maksiat lah, fasik.
Orang munafik amalan ke, tu semua fasik tu. Kalau kafir ni, kafir sungguh, kafir asli, ataupun orang munafik i'tiqad, tu semua kafir belaka. Masuk neraka selama-lamanya, tak keluar dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan cetera hari kiamat. Dalam Quran, dalam kitab juga ada cerita berkaitan kiamat. Tambah dalam juzuk 30 tu. Tu lagi banyak pasal kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Tu surah Al-Qari'ah. Amma yatasaalun. Tu pasal kiamat juga. Idza waqa'atil waqi'ah. Kiamat juga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini goncang segoncang-goncangnya. Dan kiamat ni siapa yang akan lihat? Kafir saja. Orang Islam tak tengok. Orang Islam sebelum terjadi kiamat akan lalu satu angin tiup, lalu bawa ketiup mati. Siapa yang akan tengok betul-betul kiamat tu? Kafir saja. Sebab tu kita sentiasa kena berdoa supaya kita masih tetap iman dia sampai mati. Takut-takut berasa macam Islam dah, rupanya kafir. Lalu orang itu tak mati. Sudah itu. Tadi dia apa masa tu? Wal-iyadu billah. Ini orang kafir saja yang akan melihat kiamat, yang akan melihat runtuhnya langit, yang akan melihat kegoncangan bumi, yang akan melihat gunung-gunung berterbangan macam debu, yang akan melihat air semua akan masuk ke darat dan sebagainya. Jadi kiamat kita tak akan tengok. Boleh dapat gambaran daripada Quran je lah, tapi nak gambar-gambar pun dia lebih dahsyat daripada tu. Tu ya. Kemudian kata musannif, nak kata kiamat tu dahsyat tu sehingga perempuan yang mengandung jadi beranak. Orang yang rambut hitam jadi putih. Pada tahap tu. Orang yang mengandung tiba-tiba beranak. Orang yang rambut hitam belaka tiba-tiba putih belaka. Tu kejadian kiamat ketika itu. Bila mereka melihat kiamat, orang yang mengandung jadi beranak, orang yang putih kepala dia tu putih pula. Orang yang hitam rambut dia tu jadi putih belaka. Sebab takut dan terlalu dahsyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut jenis uban juga. Dia takut bila baca surah-surah kaitan kiamat ni, surah Al-Hasyr dan sebagainya, menyebabkan Nabi SAW mikir banyak sampai berubat. Tu baru fikir bab ayat Quran tu. Kalau jadi sungguh tak tahu. Tu habis. Kemudian daripada mana tadi? Dan cetera hari kiamat. Cetera hari kiamat tu daripada bangkit segala manusia di dalam kuburnya, kubur manusia. Ni waktu nak pergi pada mahsyar. Daripada kubur bangkit belaka. Cuma khilaf ulama, adakah kita bangkit dalam jasad yang sama ataupun lain? Tu khilaf lah. Ada yang kata jasad yang sama, ada yang kata Allah Ta'ala cipta jasad lain pula. Tu khilaf. Maka adalah banyaknya kitab Allah itu 104 buah kitab. Ni kalau nak bilang lah. Dia khilaf sebenarnya. Yang pandangan mu'tamad dia ialah tawaqquf, wallahu alam. Kitab yang sebenar menurut hakikat wallahu alam. Itu pandangan mu'tamad. Cuma yang masyhurnya kita belajar 104 lah. 100 suhuf 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran dan 100 suhuf. Sebab itu yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan hadis. Maka iaitu 104 buah kitab tu kalamullah semuanya. Kalam Allah Ta'ala belaka. Kalam Allah Ta'ala dengan makna perkataan-perkataan Allah, bukan sifat perkata tu. Bukan sifat ma'ani yang namanya sifat perkata. Semua ada 104. Mana sifat perkata Allah ada 104. Bukan. Perkataan Allah Ta'ala termaktub dalam 104 kitab. 4 kitab 100 suhuf. Dan di dalam 104 itu diturunkan kepada Nabi Allah Adam 10 buah kitab. Bukan 10 buah kitab, 10 buah suhuf. Kitab situ mana suhuf, bukan kitab macam Quran tu. Quran satu. Jadi 10 buah kitab ni mana suhuf. Diturunkan kepada Nabi Adam 10 suhuf. Apa yang terkandung dalam 10 suhuf tu? Wallahu a'lam, tak pernah terbeli lagi. Dan akan Nabi Allah Idris 30 kitab, yakni 30 suhuf. Dah 40 dah.
Dan akan Nabi Ibrahim 10 buah kitab, 10 dah 50. Dan akan Nabi Allah Syith, Syith 50 buah kitab, yang ni 50 suhuf. Jadi semua 90. 90 ke? Adam 10, Nabi Idris 30, 40 dah. Nabi Ibrahim 10, 50. Lepas tu Nabi Syith 50, 100. Lepas tu tinggal lagi 4 lah. Itulah. Maka sekalian kitab itu, yang kata kitab tu suhuf namanya, nama kitab. Ada dia kata 104 kitab, mestilah dia nama kitab. Lepas tu kemudian diterjemah atau ditafsirkanlah kitab tu makna suhuf, bukannya kitab sungguh. Suhuf ni lembaran kertas. Lembaran kertas yang wallahu a'lam sahih dia macam mana. Kemudian kata dia, dan akan Nabi Allah Daud sebuah kitab Zabur, namanya nama kitab. Dan akan Nabi Allah Musa sebuah kitab, sebuah Taurat, namanya nama kitab. Dan akan Nabi Allah Isa sebuah kitab Injil, namanya nama kitab. Dan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab, iaitu Quran, namanya. Namanya tu. Namanya bukan nama. Namanya nuktah. Jadi cukup 104. Namun pandangan mu'tamad tawaqquf. Wallahu a'lam ala haqiqatihi. Tak tahu hakikat sebenar berapa. Tu pandangan mu'tamad. Itulah Quran yang terlebih daripada segala kitab. Dia yang paling afdal dan paling tinggi. Sekira-kira kita mesti baca dalam sembahyang. Kalau baca Quran, kalau baca kalam Allah tapi bukan Quran, dia ambil pada Taurat, ambil pada Injil, batal sembahyang. Batal sembahyang dia. Dia baca Injil dalam tu, dalam sembahyang. Batal sembahyang. Apa? Sebab Injil dengan Taurat ni ghalib dia sudah ditahrif, diubah suai, bukan lagi Injil Taurat yang asal. Jadi kita baca dalam sembahyang, hukum dia batal. Begitu juga kalau kita sembahyang, kita baca hadis kursi. Hadis kursi itu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala firman, tapi Nabi sebut. Jadi hadis kursi bukan Quran. Jadi kalau baca dalam sembahyang juga batal sembahyang, walaupun kalam Allah Ta'ala. Yang naknya kalam Allah Ta'ala Quran sahaja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi dia yang paling baik dan paling banyak ataupun paling sempurna, paling terbaik di kalangan segala kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab At-Tibyan, dia kata, aku jumpa orang yang paling banyak khatam Quran tu 8 kali sehari. 4 kali siang, 4 kali malam. Tu yang paling banyak yang Imam Nawawi pernah jumpa. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia khatam Quran sehari sekali. Dalam bulan Ramadan sehari 2 kali. Bila sehari 2 kali, kali 30, 60 kali lah. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahawasanya kalau aku nak khatam lebih daripada 60 boleh, cumanya aku tak mau lebih daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah 61 kali. Jadi dengan adat aku ni, aku tak mau lebih lah. Lebih pada Grand Master. Dia tak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dia lahir 150, Imam Abu Hanifah mati. Jadi dia jumpa anak murid Imam Abu Hanifah lah. Iaitu Syekh Muhammad Asy-Syaibani. Dan Imam Syafi'i juga belajar dengan Imam Malik, pendiri mazhab Malik. Dan dia mengajar anak muridnya nama Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu pendiri mazhab Hanbali. Jadi jumpa belaka Imam Syafi'i. Jumpa belaka. Ada murid Imam Abu Hanifah jumpa mazhab Hanafi, Imam Malik mazhab Maliki, Imam Ahmad mazhab Hanbali. Cuma Imam Ahmad tu anak murid dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada harus atas kita mengikat kitab dan tiada harus atas kita, makna haram, mengikat kitab lain daripada Quran hingga hari kiamat. Silap, bukan mengikat, mengikut. Payah. Tidak jauh, tak nak bagi. Dan tiada harus mengikat, boleh mengikut, boleh. Mana tu? Mengikut, bukan mengikat. Rupa pula. Ini masih lagi akidah. Kalau dalam bab fiqh, boleh jadi mengikat lah. Dia ada kaitan lah, bahan berkaitan ikat Quran dengan benda lain tu. Dan tiada harus, yang ini haram atas kita mengikut kitab lain daripada Quran hingga hari kiamat. Haram.
Dah Taurat Injil tu kalau ada macam mana? Hak tu sudah ditahrif, sudah diselewengkan oleh puak-puak mereka. Jadi kita tak boleh beramal. Jadi segala apa yang kalau sampai kitab selain pada Quran sekarang ni semua sudah diselewengkan. Jadi mesti beramal, hanya boleh beramal dan menggunakan syariat yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Cumanya ikut kitab Quran ni berdasarkan huraian ulama lah. Jangan main pala otak sendiri pula. Dia beli terjemahan kat kedai tu, kita baca-baca, oh gini, habis. Pergi baca tafsir, pergi belajar bahasa Arab, lepas tu baca kitab tafsir sendiri, baru tengok kita ni pandai ke tak pandai. Tafsir banyak-banyak, 15 jilid, 20 jilid. Dah tafsir Quran 30 juzuk ya. Tu yang panjang-panjang 20 jilid, 30 jilid. Pergi baca, tak faham apa. Baca-baca apa benda bismillah pun 1 jilid. Bismillahirrahmanirrahim sejilid. Sudah. Tak habis belum Al-Fatihah baru bismillah ya. Sejilid dah. Tarik nafas nak baca. Habis. Maka barang siapa barang siapa menyangkal, yang ni menyangkal mana tak percaya. Barang siapa menyangkal, yakni tidak percaya suatu jua pun segala kitab, atau diperdustakan segala kitab, atau disenda-sendakannya segala kitab. Disenda ni main-main. Atau diringankan segala kitab, yakni ambil lekeh. Jikalau satu huruf sekalipun tak jawab itu, atau disimpan atau disumpahnya segala kitab. Sumpah ni mana maki, maka sonya jadi kafir. Sonya mana hanya tu je. Hanya kafir lah atas dia. Siapa? Orang yang ingkar segala kitab, orang yang buat main dengan kitab. Jadi orang yang persenda-sendakan Quran tu kafir. Tak ada khilaf tu tak ada. Kafir lalu dah, walaupun satu huruf sekalipun. Contohlah dia belajar nahwu. Lepas tu dia pun kata, tak boleh ni baca Bismillahirrahmanirrahim, patutnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingkar satu baris pada Quran. Betul lah dari sudut nahwu tu, tapi dari sudut qiraat tak boleh. Qiraat ni dia panggil sanad dia sambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara baca tu kena cara baca Nabi, bukan cara baca kita. Dari sudut nahwu, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab, betul lah, boleh je Bismillahirrahmanirrahim. Cumanya dari sudut bacaan Quran tak boleh. Kalau baca mayang tak sah. Bacaan Fatihah tak sah dari baca gitu. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Silap. Yang tak sah ni kalau ubah makna. Kalau diubah baris haram lah, tapi sah mayang. Cumanya kalau sampai tahap ubah makna baru haram. Itu kaedah dalam sembahyang. Kalau kita ubahkan kita ubahkan baris, contoh Fatihah tu sampai ubah makna, tu baru batal. Kalau tak ubah makna, hukum dia haram dan sah sembahyang. Habis satu semua jadi kafir belaka, ataupun diringankan, diambil lekeh, ataupun disumpahnya Quran, diletak tempat najis contohnya, itu kafir, itu menghinakan Quran. Dia lempar Quran dengan sengaja, tu kafir, tu menghinakan Quran. Tu semua jadi kafir dengan sebab perbuatan. Wal-'iyadzu billah. Dan keempat, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.